Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para penonton yang berada di mana saja anda berada yang dapat menyaksikan perkongsian pada pagi ini melalui program Sanjungan Daksina Menjunjung Kasih, satu program yang kita akan kongsikan satu resensi buku iaitu mengenai buku almarhum Sultan Ismail Johor 1894 hingga 1981 yang ditulis oleh saudara Ahmad Fadli Said Hassan dan diterbitkan oleh penerbit UTM Press. Jadi uh, sebelum saya lanjutkan lagi perkongsian ini, pertama-tamanya kita berdoa kepada Allah semoga mengurniakan rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para alim ulama, ibu bapa, pemimpin-pemimpin kita, kepada sultan-sultan kita, kepada raja-raja kita, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada yang hidup dan juga yang telah meninggal dunia, dan juga kepada diri kita sendiri. Dan saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada petugas barisan hadapan yang berjaya dan masih lagi berusaha menangani pandemik COVID-19. Jadi sambil-sambil tu mungkin boleh menyaksikan perkongsian program Sanjungan Daksina ini. Dan dalam norma baharu ini segala-galanya kita sudah biasa dengan kebiasaan baharu. Contohnya sekarang ini bagaimana alam maya ya. Alam maya menjadi landasan penting untuk kita berinteraksi dan juga mendapatkan maklumat. Dan saya kongsikan pada para penonton sekalian tentang perkongsian saya dengan UTM Press ini bersempena dengan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur telah diiktiraf sebagai ibu kota buku dunia. Ya, telah diiktiraf pada tahun 2018 dan pelancarannya telah dilaksanakan pada 23 April yang lalu, pada 23 April 2020 yang lalu secara digital. Kerana ketika itu masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan. Jadi sesuatu yang sangat menerujakan kerana tahun 2020 yang sebagaimana kita biasa dengar ya tentang wawasan 2020 dan Malaysia telah diiktiraf sebagai ibu kota buku dunia ya, Kuala Lumpur World Book Capital 2020. Jadi bersempena dengan Kuala Lumpur ibu kota buku dunia ini dan UTM Press sudah pasti ingin menyemarakkan lagi budaya membaca, tabiat membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan nama saya Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Saleh. Saya bertugas sebagai perancang bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka. Juga kami melalui dekad membaca kebangsaan mengalu-alukan dan juga mendorong anda sekalian untuk sama-sama menjayakan kempen membaca ini. Dan sudah pasti pengiktirafan oleh Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO kepada Malaysia ini perlu kita jayakan dengan sebaik-baiknya. Jadi salah satunya akan saya kongsikan kepada para penonton sekalian ialah mengenai satu buku yang diterbitkan oleh UTM Press ini dan pastinya satu perkongsian yang saya fikir sangat menarik. Khususnya saya sangat mengalu-alukan generasi muda untuk dapat saya kongsikan kepada anda tips-tips ya, mungkin tips-tips bagaimana membaca itu menjadi satu pengalaman yang sangat menyeronokkan, pengalaman yang boleh membuatkan anda rasa saya tidak boleh kalau tidak membaca, begitu ya. Dan saya suka kongsikan tentang ibu kota buku dunia ini. Pada tahun lalu 2019 kota Sharjah ya di Emirat Arab Bersatu telah diiktiraf sebagai kota buku dunia. Jadi anda mungkin pernah mendengar ya tentang hikayat 1001 malam. Jadi hikayat 1001 malam ini merupakan satu hikayat yang penting ya yang telah diangkat dalam pengiktirafan oleh Sharjah Emirat Arab Bersatu dalam kempennya untuk kota ibu buku. Uh, Ibu kota buku dunia pada tahun lalu pada tahun 2019. Jadi itu dia sedikit perkongsian tentang Kuala Lumpur World Book Capital atau Kuala Lumpur ibu kota buku dunia 2020. Jadi sebenarnya kita sangat terkesan ya apabila kita mencerita tentang buku, apabila kita menceritakan tentang budaya membaca, sedangkan kita sekarang sedang berperang ataupun sedang mengalami satu pertembungan budaya di mana
generasi muda hari ini begitu dekat dengan peranti, alat peranti, atau kita sebut dalam bahasa Inggeris sebagai gadget. Jadi alat peranti ini begitu dekat dengan remaja dan semua golongan lapisan masyarakat, saya fikir. Dan kita sebenarnya hendak melihat sebenarnya apa yang sebenarnya hendak kita kongsikan daripada membaca ini, daripada tabiat atau budaya membaca ini. Jadi saya berikan satu perkongsian kepada para penonton sebelum saya masuk kepada lisensi buku almarhum ini, di mana saya suka kongsikan kepada para penonton tentang satu peribahasa. Peribahasa menyebutnya alam terkembang menjadi guru. Jadi di situ membuktikan bahawa peribahasa ini telah merujuk kepada bagaimana alam Melayu ini telah ada satu pembudayaan di mana alam itu adalah yang pertama menjadi guru kita. Jadi maksudnya generasi leluhur kita sebelum itu telah merujuk alam untuk menjadikan bahan bacaan mereka, dan akhirnya keluarlah satu peribahasa, alam terkembang menjadi guru. Jadi contoh itu dia. Jadi saya kongsikan kepada para penonton, jadi sahabat-sahabat saya mungkin yang berada di mana sahaja, berdasarkan kajian manuskrip Melayu tertua ditemui bertarikh pada 998 Hijrah, iaitu pada 1590 Masihi menggunakan tulisan Jawi. Jadi saya kongsikan kepada penonton sekalian. Jadi mengapa manuskrip ini berjaya dihasilkan? Salah satu faktornya ialah bagaimana perkembangan pesat berlaku apabila pemerintah atau raja-raja Melayu berminat dalam mempelajari agama Islam. Jadi cantik sekali bagaimana institusi istana menjadi pusat menjadi pusat tentang khazanah kearifan itu dapat dijana. Bagaimana keintelektualan alam Melayu itu pusatnya berpusat di istana, di mana raja-raja yang telah mendorong kepada satu usaha bagaimana khazanah kearifan ini dapat diterjemahkan dalam manuskrip itu tadi. Dan suka juga saya untuk kongsikan kepada para penonton, di mana semasa zaman tanah Melayu dijajah, iaitu kalau kita biasa kita mendengarnya, kita ada dari Portugis, dari Belanda, dari British, di mana khazanah manuskrip Melayu ini telah dibawa balik ke negara-negara mereka. Jadi itu sebenarnya saya nak kongsikan, bagaimana kenapa buku almarhum Sultan Ismail Johor ini saya hubungkan dengan sejarah yang telah berlaku, bagaimana institusi istana itu telah menghidupkan satu keadaan, satu situasi menghidupkan keintelektualan dalam masyarakat kita. Dan saya suka juga untuk kongsikan di mana kalau para penonton berminat untuk mengetahui tentang manuskrip ini, saya kongsikan para penonton boleh mengunjunginya di Pusat Manuskrip Melayu di Perpustakaan Negara Malaysia, dan juga di Pusat Dokumentasi Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka juga. Dan anda boleh juga lungsurinya melalui katalog awam dalam talian, iaitu OPEC. Jadi anda boleh mengesannya di situ. Dan juga kalau untuk mendapatkan bukti yang lebih agak mencabar, anda boleh, saya bagikan perkongsian di sini, anda boleh melihat bagaimana manuskrip-manuskrip yang telah dikhazanahkan oleh sarjana-sarjana barat ini sehingga dibawa balik ke negara mereka itu. Anda boleh menyaksikannya sendiri menerusi British Library _manuscripts. Anda boleh dengan kata kunci itu melalui British Library _manuscripts, anda akan dapat melihat manuskrip-manuskrip kita ini tersimpan di perpustakaan British. Itu di antara perkongsiannya. Dikatakan perkongsian yang saya boleh umumkan di sini, di antara 5,000 hingga 100,000 manuskrip Melayu berusia lebih 400 tahun ada tersimpan di institusi-institusi di luar negara ini. Contohnya di Amerika Syarikat, di Brazil, Belgium, di London, Afrika Selatan, Perancis, Jerman dan sebagainya. Jadi itu antaranya perkongsian yang saya kongsikan dengan para penonton. Bagaimana saya nak hubungkan buku yang akan saya lisensikan sebentar saja lagi. Saya suka untuk kongsikan kepada para penonton juga, di mana satu artikel yang telah ditulis oleh Profesor Madya Dr. Haji Kasim Tukiman memberitahu kita, kongsikan kepada kita bahawa
raja-raja Melayu itu berperanan sebagai penstabil politik dan juga penstabil negara. Jadi cantik sekali di sini. Jadi atas perkongsian saya tadi yang awal tadi, di mana institusi istana, di mana raja-raja itu antara yang terawal telah memberi satu suntikan kepada perkembangan keintelektualan Melayu 400 tahun yang lalu dan terjelma sehingga ke sekarang ini. Dan sudah pastilah keadaan negara dan politik yang stabil ini telah dapat menyuburkan budaya intelektual, budaya bijaksana, budaya cintakan ilmu pengetahuan dan sudah pasti juga kita dapat mendorong semua kita, saya juga, saya ingatkan diri saya juga untuk menggiatkan lagi amalan membaca. Jadi demikian ya antara faktornya untuk kita melahirkan masyarakat yang cintakan membaca. Dan untuk seterusnya saya akan kongsikan para hadirin tentang penerbit UTM Press. Ini dengan saya ada katalognya. Katalog penerbit UTM Press 2020, katalog terbaru 2020, di mana anda boleh mendapatkan katalog ini melalui laman sesawang penerbit .utm.my ataupun melalui Facebook UTM Press juga, dan anda boleh juga menghubungi nombor telefon ya 075536336 ya untuk mendapatkan keterangan lanjut. Saya ulangi sekali lagi nombor telefonnya 075536336. Jadi saya kongsikan dahulu. Jadi melalui katalog ini penerbit UTM Press menerbitkan buku dalam pelbagai bidang ya, pelbagai bidang ilmu. Sudah pastilah bila menyebut UTM itu buku-bukunya, tumpuan buku-buku, fokus-fokus bukunya termasuklah buku-buku bidang kejuruteraan ya, kejuruteraan alat dan semua bidang kejuruteraan, dan pastinya bidang-bidang lain juga termasuk kita ada juga buku-buku dalam bentuk keagamaan, kita juga ada dalam kaunseling, dan sangat menarik. Dan senarai yang ada pada saya ini ada 455 buah buku ya yang telah diterbitkan oleh penerbit UTM Press. Jadi anda jangan ketinggalan untuk mendapatkan buku-buku dari penerbit UTM Press ini. Dan seterusnya, inilah dia yang kita nanti-nantikan masanya untuk saya kongsikan kepada para penonton sekalian buku ini. Ya, ini dia Almarhum Sultan Ismail Johor 1894 hingga 1981 ya. Jadi buku ini telah diterbitkan pada tahun 2018 dan penulis buku ini ialah Ahmad Fadli Said Hassan. Muda lagi penulisnya. Syabas dan tahniah kepada saudara penulis ya, saudara Ahmad Fadli Said Hassan. Dan saya suka ya kepada slogan ataupun moto UTM ini. Saya kongsikan kepada para hadirin ya, kepada para penonton, kerana Tuhan untuk manusia. Jadi cantik sekali. Jadi moto itu menjelaskan kepada kita bagaimana dedikasi Universiti Teknologi Malaysia untuk melahirkan insan ya, insan yang jati dirinya teguh, yang tinggi takwanya, dan pastinya untuk melahirkan warga negara yang hebat. Dan seterusnya kita boleh melihat buku ini diterbitkan pada tahun 2018 bersempena ya, bersempena dengan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang ke-60. Jadi nampak tak tadi saya ceritakan bagaimana perkongsian saya pada awal tadi, iaitu tentang bagaimana institusi istana itu menjadi satu suntikan kepada rakyat jelata untuk menghidupkan ya, atau untuk menjanakan budaya intelektual itu tadi. Jadi ini satu pengalaman yang sangat manis saya rasa kepada Ahmad Fadli, kerana saya dimaklumkan beliau cukup rapat ya dengan kerabat dan dengan istana ya. Jadi berjaya dapat mengumpulkan bahan-bahan ini. Dan sebelum ini kita dapat melihatnya dari buku-buku cenderamata sempena Hari Keputeraan, dan contohnya ada tersimpan di Pusat Dokumentasi Johor di Yayasan Warisan Johor, di mana di situ ada koleksinya buku-buku cenderamata ya, daripada zaman Sultan Ibrahim, zaman almarhum Sultan Ismail juga, dan akhirnya
Melalui buku-buku cenderamata itu akhirnya Ahmad Fadli mendapat suntikan untuk menghasilkan sendiri buku yang ditulisnya daripada dapatan dan kajiannya. Jadi tahniah kepada penulis muda ini, kepada Ahmad Fadli, dan saya kongsikan di mana beliau memulakan buku ini dengan perakatanya yang cukup sederhana tapi sangat berkesan, dan beliau menceritakan bagaimana usaha mendapat kerjasama pelbagai pihak untuk menjayakan kajiannya dan akhirnya berjaya menerbitkan buku biografi diraja ini dengan penerbit UTM Press dan beliau juga mendedikasikan pada penghargaannya pastinya kepada Yang Amat Mulia Tunku Puan Nora Ismail perkongsian yang secara langsung beliau dapat penulis ini dapat daripada Sultanah Johor ini, daripada Yang Amat Mulia Tunku Puan Nora Ismail yang berkongsi dapat berkongsi pengalaman hidup baginda kemudiannya menjadi suri hati kepada almarhum jadi permaisuri Johor, jadi Sultanah Johor kepada almarhum Sultan Ismail ini. Dan pastinya saya kongsikan kepada hadirin sekalian bahawa buku ini satu bikisan yang amat bermakna kepada generasi baru hari ini, yang mungkin bahan-bahan itu anda tak mungkin boleh memilikinya kerana bahan-bahan ini bahan-bahan yang sangat terhad dan yang kita telah dokumentasikan secara amat terperinci. Buku-buku cenderamata ini mungkin telah berusia lebih 50 tahun tersimpan di pusat-pusat dokumentasi dan anda tak akan boleh memilikinya. Jadi dengan cara Ahmad Fadli menulis buku ini dengan melampirkan juga gambar-gambar, dan pastinya kita dapat memilikinya seorang satu buku ini. Jadi itu dia. Saya war-warkan kepada para penonton untuk jangan ketinggalan mendapatkan buku ini dengan harga istimewa pada hari ini Dan baiklah, seterusnya saya kongsikan lagi. Dalam buku ini juga dimuatkan singkatan-singkatan. Itu singkatan-singkatan di sini singkatan-singkatan ini mungkin kita boleh merujuk di sini. Mungkin kita tak biasa menggunakan gelaran-gelaran atau singkatan ini, jadi dengan senarai singkatan yang diberikan oleh penulis dalam buku ini kita dapat melihat dengan jelaslah cara penggunaannya, bila penggunaannya digunakan kepada tokoh-tokoh berkaitan kerabat keluarga diraja ini. Jadi di sini saya rasa sangat bermakna sekali, sangat berguna sekali senarai singkatan yang diberikan melalui buku ini. Dan kita akan melihat buku ini ada mengandungi 7 bab. Jadi kita akan melihat satu-satu apa yang dikongsikan. Saya dimaklumkan saya diberi masa setengah jam saja untuk kongsikan kepada para penonton. Jadi cepat para penonton. Jadi yang bab pertama penulis kongsikan kepada kita dengan tajuknya Yang Amat Mulia Tunku Ismail Pewaris Tahta Johor. Jadi cantik sekali tajuk ini memberitahu kita bahawa lahirnya atau diputerakannya Sultan Ismail itu semasa almarhum Sultan Abu Bakar masih hidup lagi dan diputerakan di negeri Johor di Istana Semayam di Istana Semayam ketika itu pada 28 Oktober 1894 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1312 Hijrah. Satu lagi saya suka nak kongsikan saya merujuk dokumentasi Johor yang sebelum ini, di mana mereka akan akan kongsikan tarikh hijrah. Jadi dengan cara ini kita juga boleh membudayakan. Jadi ada tarikh Masihi dan juga tarikh hijrah tu dia akan disertakan sekali. Dan ada beberapa sumber akan mengemukakan dulu tarikh hijrah barulah tarikh Masihi. Jadi ini satu perkongsian daripada saya tentang dokumentasi khazanah negeri Johor ini. Dan apabila diputerakan ini di Istana Semayam dan pada ketika itu dilahirkan pada 1894
Dan kemudiannya baginda almarhum ini diputerakan oleh bondanya ya, yang bernama Ungku Maimunah ya, bernama Ungku Maimunah. Dan dalam buku ini dikongsikan ya kepada para pembaca ya, gambar gambar Sultan Ismail ketika bayi. Saya tak boleh tunjuklah dalam dalam perkongsian ini. Saya tengok kat sini. Jadi kalau para penonton nak tahu bagaimana gambar semasa Sultan Ismail semasa bayi, kena dapatkan buku ini. Macam tu ya. Lepas tu kita boleh dapat tengok bonda yang amat mulia, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail, Ungku Maimunah ni. Tunku Ampuan Maimunah binti almarhum Ungku Abdul Majid. Mesti para penonton nak tengok kan macam mana wajah Ungku Maimunah. Zaman tu Johor dah moden ya, nama pun Johor Moden. Dah ada dokumentasi secara fotografi. Jadi itu bertuahnya Ahmad Fadli ni dia dapat kongsikan kepada kita tentang perkongsian gambar dalam buku biografi diraja almarhum Sultan Ismail Johor 1894 hingga 1981 ini. Tidak hanya gambar yang Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail tadi, tapi juga gambar Istana Semayam tadi, Istana Semayam ya. Jadi saya tak boleh tunjuk ya, kena dapatkan buku ini yang saya ceritakan. Satu yang paling menarik ialah saya suka satu gambar. Gambar ni saya boleh tunjuk, tak apa saya boleh tunjuk. Gambar ni tuan-tuan boleh datang ke muzium tokoh ya, ke muzium tokoh Johor sekarang di bawah kelolaan Yayasan Warisan Johor. Tangga tadi ada lagi di situ. Di mana semasa kecil gambar ni semasa kecil Sultan Ismail bergambar dengan Datuk Jaafar Muhammad. Siapa dia Datuk Jaafar Muhammad? Datuk Jaafar Muhammad ni ialah Menteri Besar Johor yang pertama. Datuk Jaafar Muhammad ni ialah bapa kepada ayahanda kepada Datuk On Jaafar. Kan? Jadi di situ dikongsikan Sultan Ismail bergambar dengan Seri Paduka Bonda dan juga Paduka Adindanya. Siapa dia Paduka Adinda? Tunku Idris, Tunku Ahmad dan juga Tunku Abu Bakar, dan juga ada Datuk On duduk di tangga tu. Menarik sangat. Tuan-tuan boleh melihatnya dalam buku ini yang dikongsikan oleh penulis Ahmad Fadli ya. Dan saya juga suka kongsikan juga di sini ada perkongsian ya dalam bab pertama yang Amat Mulia Tunku Ismail pewaris tahta Johor ini ialah almarhumah Tunku Maryam binti almarhum Sultan Ibrahim ya, yang diilustrasi oleh Al-Fajar. Cantik sekali ilustrasi ini. Nak tengok kena dapatkan buku ini ya. Dan cantik lagi kita juga ada satu dokumentasi gambar di sini iaitu tentang almarhumah Tengku Ampuan Besar Maryam binti almarhum Sultan Abu Bakar ya. Ini dia bonda saudara bonda saudara kepada Duli Yang Maha Mulia almarhum Sultan Ismail ya. Itu dia. Dan yang paling menarik juga ialah tentang perkongsian Ahmad Fadli ni tentang peristiwa penting ni iaitu peristiwa kemangkatan almarhum Sultan Abu Bakar. Juga dikongsikan dalam buku ini. Mungkin kita pernah dengar ya secara lisan. Saya rasa generasi lama kita memang sangat popular ya dengan kisah tentang kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar ini. Dan dia ada ditulis dalam Hikayat Johor oleh Allahyarham Muhammad Meja Datuk Muhammad Haji Said Sulaiman dalam tulisan Jawi Hikayat Johor ini. Dan tak perlu pergi cari Hikayat Johor, cari saja buku almarhum Sultan Ismail oleh Ahmad Fadli ini, anda akan mendapat secara jelas bagaimana peristiwa kemangkatan almarhum Sultan Abu Bakar ya, Sultan Johor Moden yang pertama ya. Di situ. Jadi di mana baginda mangkat, bagaimana boleh mendapat berita itu, siapa yang berada dekat dengan baginda semasa itu, dan bagaimana jenazah ya baginda dibawa ke Johor, berapa lama. Itu pun ada dikongsikan oleh Ahmad Fadli tentang peristiwa kemangkatan almarhum Sultan Abu Bakar menerusi buku ini. Dan saya juga suka nak kongsikan tentang hotel di mana tempat kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar ini ada dalam bentuk ilustrasi.
Tapi di Yayasan Warisan Johor, para penonton boleh dapat melihat ya secara lebih terperinci lagi tentang uh, peristiwa ini. Dan seterusnya dimakamkan ya, kemudiannya baginda dimakamkan di makam di Raja Mahmudiyah ya. Dan seterusnya pada bab kedua, perkongsian tentang sebelum itu tentang perkahwinan diraja juga ada, tentang Sultan Ismail ya. Sultan Ismail mula bersekolah di mana ya, bersekolah di mana, kemudiannya baginda dihantar belajar di England. Datuk On juga bersama ada, kemudiannya ada Tunku Aris Bendahara ada bersama dengan adinda-adindanya. Kemudian dia ada juga perkongsian Datuk On bin Jaafar, dan juga ini saya nak kongsikan tentang satu foto ini, sangat menarik. Itu dia di sebelah kanan sekali Tunku Ahmad, Dato' On, Sultan Ismail dan juga Tunku Abu Bakar. Mereka ini dihantar ke England untuk melanjutkan untuk belajar di sana. Itu antara perkongsian ya, awal pendidikan Sultan Ismail. Dan satu lagi tentang perkongsian Sultan Ismail yang sangat menggemari sangat gemar kepada hobi berburu dan membela binatang peliharaan. Jadi tertubuhlah Zoo Johor, yang para penonton yang di Johor mungkin ada pergi kan, ada pergi melawat Zoo Johor. Jadi itu diasaskan oleh Duli Yang Maha Mulia almarhum Sultan Ismail ya. Dan kemudiannya diwariskan pula minat itu kepada cucunda baginda, iaitu kalau kita masih ingat ya, Tunku Jalil ya, macam tu, oleh almarhum Tunku Abdul Jalil, yang begitu minat kepada bidang zoologi begitu kan. Okey. Jadi seterusnya kita akan melihat dalam buku ini, seterusnya ialah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Payung Mahkota ya, di mana diisytiharkan Sultan Ismail sebagai dimasyhurkan sebagai Sultan Johor pada 8 Mei 1959. Jadi pada bab kedua ini dikongsikan ya bagaimana Sultan Ismail bertanggungjawab kepada negeri Johor. Dan pada bab ketiga, tajuknya Suri Raja, di mana dalam bab ini penulis kongsikan tentang Sultanah Aminah dan juga dan juga Sultanah Nora ya. Jadi di situ kalau kita mendengar nama Sultanah Aminah ni, pasti kita terlihat dalam fikiran kita ialah bangunan Hospital Sultanah Aminah kan. Ya, memang betul. Bangunan ini didedikasikan sempena nama Sultanah Aminah ya. Tentang Suri Raja dalam bab ketiga ini, Ahmad Fadli kongsikan kepada pembaca tentang Suri Raja, iaitu Sultanah Johor ya, Sultanah Aminah dan juga Sultanah Nora Ismail. Dan seterusnya kita akan melihat apakah sebenarnya perkongsian Ahmad Fadli melalui buku ini, ialah tentang sumbangan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail dalam kemajuan negeri Johor. Ini juga sangat menarik. Di mana ketika era ini negara kita telah pun mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, dan 2 tahun sebelum almarhum dimasyhurkan sebagai Sultan Johor, dan kemudiannya 2 tahun selepas merdeka ya, pada 8 Mei 1959, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail dimasyhurkan sebagai Sultan Johor. Jadi lihat di situ bagaimana Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ini juga bersama-sama dengan Menteri Besar Johor. Kalau tak salah saya, kalau daripada Duli Yang Maha Mulia lahir sehinggalah Duli Yang Maha Mulia mangkat, ada 11 orang Menteri Besar. Jadi 11 orang Menteri Besar tu tuan-tuan boleh dapatkan maklumatnya seterusnya daripada beberapa sumber. Jadi tak salah saya memang 11 orang Menteri Besar ya. Jadi semasa itu tidak saja Menteri Besar Johor, yang paling terakhir ialah Menteri Besar Johornya ialah Tan Sri Osman Saad, dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail juga begitu akrab ya dengan Perdana Menteri Malaysia yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak. Jadi di sini
Saya suka kongsikan kepada para penonton sekalian bagaimana ya inisiatif ya Sultan Ismail untuk memastikan kemajuan negeri Johor itu meliputi kepada seluruh negeri Johor. Ya, tidak tertumpu kepada Johor Bahru sebab ketika itu Johor Bahru memang sedang pesat sedang sangat pesat maju dan atas usaha itu juga telah didedikasikan pelbagai pembangunan dan juga kemajuan yang didedikasikan atas nama Sultan Ismail ya. Antaranya yang paling terpenting sudah pastilah penubuhan Universiti Teknologi Malaysia. Jadi dalam buku ni dihuraikan, dikongsikan kepada para pembaca sumbangan terpenting Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail. Jadi sangat menarik dan yang paling manisnya ialah tentang penubuhan Universiti Teknologi Malaysia juga di Skudai Johor itu semasa era pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ya. Dan kemudiannya seterusnya kita pergi ke bab kelima iaitu darjah Sultan Ismail Johor yang amat diberkati ya. Jadi darjah Sultan Ismail ini dianugerahkan kepada kerabat dan juga kepada tokoh-tokoh yang pernah mendapat kurniaan darjah ya. Contohnya dalam sini dalam buku ini dikongsikan kepada Gubernur Wilayah Riau Indonesia dapat sumber daripada Arkib Negara Malaysia dan juga perkongsian juga tentang peristiwa penganugerahan darjah kerabat dikongsikan melalui buku ini. Dan seterusnya pada bab ke-6 penulis kongsikan kepada kita tentang Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail 1978 ya. Semasa itu disempurnakan juga Majlis Istiadat Kemahkotaan bagi memahkotakan yang mulia ya, yang mulia Tunku Puan Nora binti Tengku Ahmad sebagai Sultanah Johor. Itu dia pada tahun 1978 ya. Demikian antaranya saya kongsikan kepada para penonton sekalian ya yang menyaksikan program Sanjungan Daksina menjunjung kasih sempena kita resensi buku almarhum Sultan Ismail Johor 1894 hingga 1981. Dan pada bab ke-7 Ahmad Fadli mengakhiri penulisannya dengan tajuk Bangsa Johor Berkabung. Jadi di sini satu dokumentasi dan dikongsikan kepada kita saat Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail mangkat ya pada 10 Mei 1981 ya. Semasa itu Menteri Besarnya Tan Sri Osman Saad ya, gitu. Dan pada 10 Mei 1981 tepat jam 6.12 petang mangkatnya seorang sultan yang berjiwa rakyat ya, yang baginda mangkat di ward ya di Raja Hospital Besar Johor Bahru yang kini kita kenali sebagai Hospital Sultanah Aminah selepas 2 minggu kering ya. Jadi kemudiannya sebelum kemangkatan baginda, istiadat mengangkat sumpah yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar sebagai pemangku raja telah pun diadakan di Istana Besar Johor di hadapan Jumaah Majlis Diraja Johor. Jadi 7 bab ini sangat menarik. Garis masanya daripada 1894 hingga 1981 dikongsikan oleh saudara penulis kepada pembaca dan pembaca boleh dapat melihat dengan lebih dekat lagi, dapat menghayati dengan lebih dekat lagi Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ini dengan pendekatan buku begini, buku biografi diraja sudah pasti dimuatkan ya gambar-gambar yang memang sangat eksklusif, tidak ditemui di mana-mana ya, yang selalunya kita temui di dalam buku cenderamata ya yang diundang khas untuk menghadiri majlis-majlis Hari Keputeraan. Jadi dengan usaha menerbitkan buku demikian oleh UTM Press ini, buku ini, jadi saya kongsikan sekali lagi kepada para penonton sekalian bagaimana untuk mendapatkan buku ini. Buku ini boleh terus lungsuri ya penerbit.utm.my ataupun melalui Facebook UTM
press ini anda boleh dapatkan dengan harga 40% diskaun ya. Dari harga asalnya RM90, kemudiannya harganya tinggal RM54 sahaja. Ya, tentang buku almarhum Sultan Ismail Johor 1894 hingga 1981. Buku ini ditulis oleh Ahmad Fadli dan penyuntingnya ialah Dr. Lim Switin ya. Itu dia. Dan anda juga boleh mendapatkannya dari Shopee ya, dari Shopee dengan potongan diskaunnya, dengan potongan harga dengan diskaun 20% dan penghantarannya percuma. Hari ini juga jangan ketinggalan, jangan lambat-lambat lagi sebab saya tak boleh kongsikan semua gambar-gambar yang saya ceritakan tadi sebab gambar-gambar itu memang sangat eksklusif dan saya sebelum ini ya, saya menyaksikannya dari buku-buku cenderamata yang telah kami dokumentasikan di Pusat Dokumentasi Johor itu. Dan saya suka juga untuk kongsikan kepada para penonton sekalian dokumentasi tentang khazanah sejarah negeri Johor itu terdapat juga dalam Warta Jabatan Agama Johor yang saya rasa belum lagi diselongkar oleh ramai penyelidik, di mana Warta Jabatan Agama Johor ni anda boleh mendapatkannya. Anda boleh merujuknya dari Pusat Dokumentasi Dewan Bahasa dan Pustaka. Di situ kami ada sejumlah lebih kurang 24 Warta Jabatan Agama Johor dari tahun 1951 hingga 1976. Jadi saya sudah pun melihat jilid-jilid Warta Jabatan Agama Johor ini. Di situ lagi ada gambar-gambar yang sangat eksklusif yang juga belum ada dalam buku ini. Jadi insya-Allah akan ada penyelidik baru, akan ada penulis baru. Jadi saya kongsikan bagaimana anda boleh mendapatkan tentang khazanah sejarah negeri Johor ini di Pusat Dokumentasi di Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga di Pusat Dokumentasi Johor dan juga di Arkib Negara Malaysia Johor, dan juga anda boleh juga berkunjung ke Perpustakaan Negara untuk melihat ya manuskrip-manuskrip yang saya kongsikan tadi. Jadi demikian perkongsian saya kepada para penonton sekalian. Saya memohon maaf sekiranya mungkin agak tercepat saya kongsikan, tapi jangan bimbang. Buku ini terus anda beli ya melalui penerbit.utm.my dengan harga 40% diskaun ya. Harganya jadi RM54 dari harga asalnya RM90, dan kemudiannya anda boleh terus membelinya juga dari Shopee dengan 20% diskaun dan penghantaran percuma. Dan terus saja, dan penghantaran serta-merta esok Isnin akan dibuat oleh UTM Press. Jadi sekali lagi saya memohon maaf sekiranya ada tersilap kata, tersalah bicara. Jadi untuk itu saya akhiri perkongsian saya pada pagi ini kepada tuan-tuan puan-puan semua. Hikmah terbentang seperti alam untuk kita tidak menyerah kalah. Ya. Jadi kekalkan norma baharu, cintailah bahasa kebangsaan kita. Lestarikan perpaduan, tewaskan COVID-19. Sayangi negaraku, saya membaca. Kerana Tuhan untuk manusia, tanda pagar bahasa jiwa bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.